kita nak jumpa balik dua tiga istilah dalam kaedah kita. Yang pertama al-aslu lah. Al-aslu kita dah faham. Al-asya' ini maksudkan kita semua perkara yang melibatkan setiap manusia tak termasuk ibadat. Adapun ibadat dikeluarkan daripada sini. Betul. Awak tak boleh kata al-aslu fil ibadat al-ibahah. Tolong keluarkan ibadat daripada al-asya'. Kerana ibadat benda tauqifi. Tauqifi benda yang bersandarkan dalil. Nak tahu boleh, dalil kata boleh ke tidak. Gitu. Faham tak? Dalam bab ibadat, kita tak boleh kata dalil kata haram ke tidak. Jadi dalil kata boleh ke tidak. Gitu. Itu asalnya yang disepakati. Baik. Yang kedua al-ibahah. Kalimah al-ibahah menunjukkan kepada hukum. Kadang-kadang ada orang tahu disebut gini, hukum taklifi ada 5: wajib, sunat, haram, harus dan makruh. Ataupun dalam bahasa Arabnya ialah apa dia? Wajib, mustahab, kemudian mubah, muharram ataupun makruh. Jadi setengah ulama yang dakik dia kata tak betul, itu bukan hukum, itu adalah amalan. Mungkin kita kurang jelaskan, saya sebut sikit. Baik, yang dikatakan hukum ialah menyabitkan sesuatu dengan sesuatu lah. Itu bahasa. Sebut ibahah hukum. Kalau amalan yang harus namanya mubah, mudah aja, bukan payah pun. Apa hukum minum air? Asalnya ibahah. Hukum ialah ibahah. Air itu mubah. Air adalah sesuatu yang diharuskan minum. Apakah hukum yang tadi? Ibahah. Contoh. Apa hukum salat lima waktu? Al-wujub. Jawab kita. Al-wujub. Salat lima waktu wajib adalah amalan yang wajib. Ini lebih merujuk kepada apa? Bahasa Arab. Hukum dia dalam bentuk masdar, kata terbidat. Bukan adjektif, bukan kata sifat. Contohnya macam ni. Kalau wajib, itu adjektif. Yang wajib. Kalau hukum, wujub kewajiban. Mudah saja. Tapi kalau sunnah hukum yang yang disunatkan, hukumnya sunnah. Tapi kalau amal sunnah namanya masnun. Istihbab hukum sunnah. Mustahab amalan yang disunatkan. Boleh tak? Lagi apa lagi? Makruh. Makruh bukan hukum. Makruh adalah amalan yang dimakruhkan. Hukumnya apa Ustaz? Karahah. Bahasa saja. Ya. Syariat tidak lekang daripada bahasa. Didasarkan syariat dengan bahasa dulu. Baik. Tak apa. Dan perbincangan usul fiqh banyak melibatkan bahasa pada awal perbincangan. Lagi apa lagi? Yang berikutnya apa dia? Haram. Haram adalah amalan yang diharamkan, bukan hukum. Hukumnya adalah hurmah. Hurmah masdar. Masdar adalah hukum. Kalau haram ialah amalan yang diharamkan. Jadi, lepas tu kalau ulama usul yang dia dakik masalah ni, dia kata awak salah bila awak dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Bahasa Arab bila awak kata hukmus salati ialah al-wujubu salah. Tak apalah. Sebuah amalan wajib. Bila sebuah hukum wujub. Sebuah amalan haram. Hukumnya hurmah. Selesai. Baik. Al-ibah ialah hukum. Setiap asal bagi setiap perkara kecuali ibadat adalah diharuskan hukumnya. Hinggalah hatta itu dia panggil apa? Huruf ghayah. Sehinggalah. Maknanya dia punya apa? Kesudahan harus tadi hinggalah. Menunjuk oleh dalil kepada diharamkan benda tersebut. Maka bukan lagi halal, bertukar kepada haram lah pula. Haram kerana apa? Bukan kerana asal. Haram kerana dalil. Nanti dalil yang dimaksudkan dalil yang qat'i. Ada pun yang tidak qat'i, maka tidak boleh membatalkan asal yang harus.
Baru orang bincang kan masalah apa hadis dhaif. Tentang hadis dhaif. Hadis dhaif. Kita dengar hadis ada sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Hadis dhaif pun dia bukan kata satu jenis, dia ada dua. Ada bagi apa? Syadidul dha'fi dan hadis dhaif yang biasa. Yang sangat-sangat dhaif, lemah. Dia ada pula kriteria dia. Lebih. Dan ada hadis yang dhaif biasa. Baik, hadis dhaif tu perbincangannya ialah pada hadis dhaif biasa. Boleh tak dijadikan dalil hukum, sumber hukum? Itu perbincangan yang panjang. Namun jumhur ulama mengatakan apa? Bahawa hadis dhaif yu'malu bihi fi fadail a'mal. Boleh digunakan, dihujah untuk kes-kes yang tidak melibatkan apa? Akidah, tidak melibatkan halal haram. Tetapi melibatkan fadail amal. Amalannya apa? Yang tidak amalan sunnah sunnah ataupun kelebihan amalan, itu tidak mengapa. Okey. Jadi maksudnya sini juga ialah untuk mengharamkan perkara yang harus pada asas, mesti kena ada dalil. Dalil itu tidak boleh dhaif. Kalau dia dhaif, dia tidak boleh mengharamkan sesuatu. Tidak. Sebab mengharamkan itu asas syariat. Bukan fadail amal. Faham kau no? Bukan perbincangan pada apa? Aksesori amalan. Tapi ialah apa dia? Dasar pada syariat. Maksudnya gitulah. Tak apalah. Ad-dalil ialah sama sikit terjemahan dia, ma yuwassilu bihi ila al-matlub. Ma yutawassalu bihi ila al-matlub. Yang dikatakan dalil ialah sesuatu yang sampai dengannya apa? Kepada tujuan dan apa? Qasad kita. Ma yutawassalu bihi ila al-matlub. Pada bahasa Arabnya ialah sesuatu benda yang kita dapat kita sampai dengannya ila al-matlub, kepada apa yang kita inginkan. Macam kita ni kalau ikut istilah jalan rayanya, ikut JPJ, signboard JKR lah. Signboard JKR lah. Jalan raya ke, lebuh raya ke, jalan kampung ke, itu namanya dalil. Tapi banyak 50 meter lagi lah, apa dia? Ada kerja-kerja binaan. Tapi kita berslow sikit. Dia buat satu signboard pula, apa dia? Lamanya apa dia? Lembu ataupun kebak. Tapi tak ada signboard lama ayam tak ada. Dia lembu ataupun kebak lah. Bak gila yang kita rasa kalau belah ni mati aku, tak mati lembu pun. Tapi kalau ayam tak apa. Itu maknanya dalil. Kita berslow sikit kenderaan. Cuma kita maki sikit lah. Apa lembu raya, apa signboard lembu, tak patut langsung. Bukan bagang dari rumah. Tak apalah. Itu kita nak cakap kan. Awas, selekoh berbahaya depan. Dia pun buat tu dia pernah. Kita kata lah ni lagi syolek kita kata. Dua geng lain lah. Satu geng tidak menerima peringatan. Satu geng lain tu. Dalil. Dalil ni apa? Sesuatu yang kita sampai dengannya, berpandukan kepadanya, kepada hajat kita. Seperti sama juga nak tahu apa yang masuk ke dalam syariat, halal ke haram. Ustaz, buah ni halal ke haram? Itu makhluk kita. Kesudahan kita, ujung panggilan kita, halal atau haram. Nak tahu dia halal ke haram, mesti kena ada apa? Signboard dia, jalan dia. Seperti apa dia? Dalil.